Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allah tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa dawaa'a asqamina wa shifaa'a amradina wa syafi'an lana yawmal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sidai ikhwan dikasihi, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan hidup sederhana bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dapatlah kita bertemu dan bersua-muka dalam ruangan ini. Alhamdulillah, pada siri yang ke-93 dan pada kewajipan kita terhadap sahabat pada siri yang ke-10. Alhamdulillah. Maka kita masih lagi bersama dengan kewajipan kita terhadap sahabat. Setelah mana kita berbicara tentang kewajipan pertama, pasti kita kasih pada mereka dan kita pasti redha ke atas mereka, dan pasti kita tu faham katanya mereka itu tu direda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita pasti kita kena mengaku terhadap kebaikan dan kelebihan yang mereka itu dapat dan tempat ketinggian mereka di kalangan ummah. Walaupun di sana ada orang yang sanggup nak nak menjatuhkan sahabat, sanggup nak mencelakan, nak pelekehkan, nak menghinakan sahabat, tetapi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah adalah kewajipan kita kena mengaku di atas kebaikan dan kelebihan mereka, dan manusia tidak ada siapa yang sunyi daripada kesalahan, tetapi kesalahan mereka itu tu Allah Subhanahu Wa Taala telah ampun, dan mereka telah bersaksi dan bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan Badar, menyebabkan orang yang sempat dengan perang Badar ni Tuhan jamin nak ampun dosa, tak kira lah dosa hak lepas dah dan akan datang. Itu kelebihan mereka, dan kita sudah berbicara pada kelebihan yang, atau pada kewajipan kita terhadap sahabat, kewajipan yang kedua. Yang ketiga pula, ashab Rasulullah, ialah mereka itu menjadi cemerlang dan mereka itu mendapat kedudukan yang tinggi, tidak lain tidak bukan hanya mereka dengan sebab apa? Dengan sebab mereka tu ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok jasa dan kesal tu yang sampai pada kita sampai ke hari ini dengan tujuan ikhlas tu. Mereka tidak ada Facebook, tidak ada YouTube, tidak ada apa, tapi apa siapa dapat kita dengan mudah-mudah. Ini kerana tidak lain tidak bukan, iaitu kerana mereka ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala pada tiap-tiap perkataan mereka dan perbuatan mereka. Kerana mereka tidak tahu kata di sana ada yang menerima amalan. Mereka tidak tahu kata kalau ada di sana selain pada Allah, mereka itu buatlah. Tetapi mereka tahu kata tidak ada lah orang atau tuan yang nak terima amalan, malaikat Allah satu. Kalau gitu kena ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak kepada wajhillah, kehendak kepada keredaan dan muka Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan setiap orang daripada sahabat tu selalu mereka itu takut takut tergulung dalam gulungan munafikin. Takut dia tu jatuh tergulung dalam gulungan munafik, seperti mana seperti mana Al-Bukhari radhiyallahu anhu atau rahimahullah dalam sahihnya dia
dia mencerita daripada an Ibni Abi Mulaikah qala adraktu 30 min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi ma minhum min ahadin atau ma minhum ahadun yaqulu imanuhu ka iman Jibril. Masya-Allah. Diriwayatkan daripada Al-Bukhari atau Al-Bukhari meriwayatkan dari sahihnya daripada Ibni Abi Mulaikah bahawa dia berkata, aku sempat berjumpa dengan 30 orang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka itu takut tergolong dalam golongan munafik. Tidak ada seorang pun daripada mereka yang berkata iman mereka sama dengan iman Jibril. Maka takut, sahabat takut. Nah, kita kata sahabat ni takut. Takut gapo? Takut dia tu terjatuh atau dia tu tergulung, dia tu masuk dalam golongan munafik. Takut gitu mu. Sampai banyak berdoa, Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Itulah. Ini sahabat dia takut. Sebab itulah dia ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat Umar sendiri, selalu dia menanya aminu Rasulillah. Selalu dia tanya orang yang juru jaga rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala kuamlat Nabi tu Rasulullah. Nabi tu dia kiring, dia royak kepada siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Terkenal dengan aminu sirri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar kita tanya Hudzaifah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-munafiqin? Fayaqul Hudzaifah, la wala uzakki ahadan ba'daka. Umar mari tanya, Hudzaifah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan aku atau menyebutkan nama aku di kalangan munafiqin? Rasulullah ayat tadi mana munafik, dia mana munafik, dia mana munafik. Aku dah mari nak tanya Hudzaifah ni. Maka berkatanya Hudzaifah, la, tak ada nama kamu wahai Umar. Wala uzakki ba'daka, uzakki ahadan ba'daka. Selepas dan ni saya tidak akan royak pada siapa lah. Hanya sampai ke setara tu Umar takut. Umar radhiyallahu anhu takut. Takut tergelomok, terjatuh dalam kalangan munafiqin. La ilaha illallah. Umar takut. La ilaha illallah. Bahkan setengah-setengah mereka itu terpaksa kena apa? Kena sembunyi. Tangisan mereka. Mana tak apa? Mana tak? Bila mereka tu menangis, mereka tak sebab tahu atau dia tiap, dia menangis. Dia mana tak? Dia tu berzikir pada Allah, mengalir air mata, tak sebab dia tengok. Kalau asa duk ngisok-ngisok, dia tanya dia kena, semua hidung. Mana kata gitu mu takut. Allahu akbar. Berkata Zainul Qurra Muhammad ibn Wasi', dia kata, laqad adraktu rijalan kana ar-rajulu yakunu ra'suhu ma'a ra'si imra'atihi ala wisadatin wahidah qad balla ma tahta khaddihi min dumu'ihi la tash'uru bihi imra'atuhu wa laqad adraktu rijalan yaqumu ahaduhum fi as-saffi fatasilu dumu'uhu ala khaddihi wa la yash'uru bihi alladhi ila janbihi. Dia tengok dalam kitab Hilyatul Awliya. Mana apa sini? Dia kata, Muhammad ibn Wasi' dia kata, aku telah berjumpa dengan beberapa orang lelaki. Salah seorang daripada mereka itu dia tidur dengan isteri dia di atas satu bata. Bata tu basuh di sebelah di sebelah hayatnya tu. Dengan penuh dengan tangisan, dengan air mata. Dalam masa yang sama, isteri tak tahu. Isteri tak rasa kata tu lelaki duk tiap. Tu lelaki duk menangis. Duk berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Masya Allah.
Lepas tu dia ayat kata, walaqad adraktu rijalan, juga saya sempat, saya dah jumpa dengan beberapa orang lelaki yang salah seorang daripada mereka itu bila dia berdiri di satu saf dengan kawan-kawan dia tu, dia mengalir titik air mata, basah, dada. Orang tepi dia tu tak tahu kata dia tiap. Masya Allah, Masya Allah. Ini mana kata, siapa setara tu? Sahabat Nabi SAW. Begitu juga, tengoklah kepada Syekhul Islam Muhammad ibn Aslam At-Tusi. Dia berkata, yaqulu anhu khadimuhu Abu Abdullah, kana Muhammadun yadkhulu baitan wa yughliqu babahu wa yadkhulu ma'ahu kuzan min ma' falam adri ma yasna'u hatta sami'tu ibnan saghiran lahu yabki buka'ahu fanahathu ummuhu faqultu laha ma hadha al-buka' faqalat inna Aba al-Hasan yadkhulu hadha al-bait fayaqra'u al-Qur'an wa yabki fayasma'uhu as-sabiyyu fayahkihi fakana idha arada an yakhruja ghasala wajhahu fala yura alayhi atharu al-buka'i. Masya Allah, tengok Hilyatul Awliya. Syekhul Islam Muhammad ibn Aslam At-Tusi, dia berkata, atau konrab cahaya dia atau khodar dia tu berkata atau mencerita lah, dia kata Muhammad, mana kata tua saya ni Muhammad ibn Aslam At-Tusi ni, seorang tok guru lah. Mana kata dia tu duduk khidmat pada seorang tok guru ni lah. Dia kata Muhammad tu bila dia masuk rumah, dia kunci pintu. Bila dia dah masuk rumah tu, dia bawa masuk bersama dengan dia tu satu jerat air lah. Jerat air. Jerat satu air tu, dia masuk satu bekas air. Kemudian khodar dia kata, falam adri ma yasna'u, dan aku tidak tahu apa yang dia buat. Saya aku dengar budak kecil. Anak kecil dah menangis. Maka ibu dia tu melarang dia. Ibu dia tu melarang dia. Nampak tu? Melarang budak tu yang tiap. Yang menangis lah. Maka besok tu aku tanya, tokek aku lah tanya bining Muhammad tadilah. Tanya temah dah buka. Kenapa tu budak menangis gitu mu? Maka dia berkata, bining dia tu, isteri Muhammad ni, dia kata, inna Abul Hasan, sungguhnya Abul Hasan tu yadkhulu hadzal bait, dia masuk rumah ni. Fa yaqra'ul Quran, maka dia baca Al-Quran, wa yabki, dan dia menangis. Fa yasma'uhu as-sabi, maka budak kecil tadi dengar duk menangis ni, menangis hati lah. Masya-Allah dah. Dan apabila dia nak tubik pada rumah. Apabila dia nak tubik pada rumah ni, Muhammad ni atau Abul Hasan ni sudah baca Quran pada dalam rumah dia tu. Itu tubik mari tu, belum tubik tu dia ambil air tadi, dia masuk air tu, Sahid dia bawa air tu. Dia masuk serta dengan apa? Dia basuh muka, buat sepengat tidak ada apa berlaku. Dia nak sapuh alamat-alamat kesal-kesal, kata dia menangis. Itu sebab ikhlas. Kata dia tu duduk menangis kerana sangat ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, in kana ar-rajulu la yajlisu al-majlis fataji'uhu abratuhu fayuraddiduha atau fayurudduha fa idza khashiya an tasbiqahu qama. Masya-Allah, masya-Allah. وكانوا يحرصون كل الحرص على إخفاء أعمالهم الصالحة عن أعين الناس فإن من أعظم علامات الإخلاص إخفاء العمل. الله أكبر. Maknanya apa sini? Dia kata seseorang lelaki, sungguhnya seseorang lelaki itu, bila dia duduk satu majlis, bila dia dengar, bila dia mai berasa ke apa tu, bila dia berasa atau air mata nak tubik,
dia dia mai sapu selalu dah. Bila mata dia berok tak sebi air mata tu baik. Tak saya menangis. Ya break tak saya menangis. Tak payah orang. Tapi kalau tubik mari, bukan sekelain, bukan kan sedang, bukan drama. Mana kata seorang tu bila dia duduk satu majlis, tak kira lah. Dia mari berasa nak tiak kerana satu pengajaran satu benda yang boleh sedut hati dia ke apa tu. Boleh menakutkan dia, boleh menggerungkan hati dia tu. Bila dia rasa nak tiak nak ke apa tu, ya wa'ok. Ya rudduha, ya wa'ok. Tak sebi tubik. Air mata. Lepas tu kalau nak tubik juga, kalau rasa nampak air mata nak tubik juga ni. Nak tubik dah. Yo, bangun pergi. Pergi menangis. Mana ikut dia lah. Artinya mana tak? Dia tak save biar orang tengok. Maka berkata Al-Hasan Basri, dia kata, wa kanu yahrisun. Mereka itu selalu jago-jago. Dengan mereka itu selalu menyembunyikan amalan. Mereka itu selalu menyembunyikan amalan mereka daripada mata-mata manusia. Kerana di antara sebesar-besar alamat-alamat ikhlas iaitu kita sembunyikan amalan. Ni lah mana kata kita kena bersifat macam ni lah. Aci boleh lah. Kalau kita dah buat amalan tak kira lah segala amalan aci boleh. Kalau boleh nusuk, boleh sembunyi, itulah yang dikehendakkan. Kita boleh gapo sudut cukup orang lah. Kita buat umrah, buat haji gapo sudut itu ke orang lah. Nak ambil ramah taruh tak ada gapo, tapi so nak oyak kata yo ni pergi buat haji, yo ni sekian, yo ni bime takut. Tak ada siapa nak baca hati kita dengan Tuhan itulah. La ilaha illallah. Begitu juga satu hadis yang diriwayat oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba li 'abdin akhidun bi'inani farasihi fi sabilillah, ash'atha ra'sahu mughbarratun qadamahu, in kana fil hirasati kana fil hirasa, wa in kana fis suqati kana fis suqati. In ista'dana lam yu'dhan lahu wa in syafa'a lam yushfa' lahu." Masya Allah. Suqah ke as-suqah. Hadis ni hadis sahih rawahu Al-Bukhari. Tuba li 'abdin. Mana kata bahagialah, bertuahnya seorang hamba. Kata dengan bahasa kita ni, baiklah seorang hamba. Bertuahnya seorang hamba. Moleklah seorang hamba. Tuba li 'abdin. Bagi seorang hamba. Baiklah bagi seorang hamba. Bertuahnya seorang hamba yang selalu ambil tali apa tu? Jirat tekak kuda tu. Dia pergi berjihad fi sabilillah dengan keadaan ramuk. Ramuk apa tu? Ramuk segedung. Ramuk asy'ath. Ar-ra's. Mana tu ramuk segedung. Mughbarratun qadamah. Kaki berdebu. Mana kata? In kana fil hirasah. Kana fil hirasah. Bila dia duduk di mana? Duduk jaga kan? Duduk jaga. Bagi kata duduk diam ya digapo. Dia buat situ. Dia buat amalan situ. Amalan senyap-senyap situ. Masya Allah. Kita ni. Kita nampak kerja yam dah. Banyak orang kerja yam. Kerja yang diam ke apa tu. Ada seorang tu hafal Quran dengan sebab dia duduk kerja yam. Dia kata kerja yam. Tak ada buku pol. Dia duduk tunggu mari seorang buka pintu. Kalau kena sah. Kena buka pintu. Kena pesak. Mengerut tepat. Yelah ni beza. Lah ni ada yam keruat ke apa. Kena duduk bokok. Tak kira lah ni. Sedadu cara sedadu. Tahan cara tahan. Yam cara yam. Orang curi mudah masuk lah ni tu. Orang jahat mudah itu apa? Pakai main terasa, pakai duk kum, pakai duk kum huwa belako, pakai duk bokok menunduk semua tak tengok di depan. Jadi yam jadi apa? Tapi ada setengah-setengah yam tu mata duk kelih kepada
Abang kata orang masuk, orang tu baik, tapi mulut tu duduk berzikir pada Allah. Ada setengah tu saya pakai mengapa Quran. Ingat Quran. Saya pakai ingat Quran 30 juzuk. Ada juga. Nah, mana kata? Ni, di zaman Nabi SAW, abang kata, orang duk jaga thakrul Islam, orang duk jaga kit. Orang duk jaga takut musuh mari serang, orang jaga takut orang jahat. Nah, mari duk buat gapo-gapo. Ini memang kata, orang yang diam ni, kelebihan di sisi Allah tu, sangat besar. Nah, ainani la tamassahum an-nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, di antaranya, salah satunya, ainani batat tahrusu fi sabilillah. Satu mata yang duk jaga yang diam. Duk jaga. Nah, jaga tentera, jaga negeri, jaga gapo. Fi sabilillah kerana Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, demon ini mata demon ini tidak gapo, mata demon ini tidak gapo ni, tidak akan disentuh oleh api neraka. La ilaha illallah. Jadi, maka dalam hirasah dia tu, dalam kerja duk jaga tu, dia buat satu amalan. Dia berzikir ke, dia baca Quran ke. Bila tu kadang-kadang dia semaya. Orang tak nampak. Nah, muka dia duk dalam, dia duk nusuk, dia duk gapo. La ilaha illallah. Wa in kana fi as-suqati atau fi as-suqati kana fi as-suqa. Kadang-kadang dia nak bawa gapo tu? Bawa bala tentera, dia ada pemimpin, dia bawa jalan tu. Dia ada ikhlas dengan cara dia. Nah, in ista'dana lam yu'dhan lahu wa in syafa'a lam yashfa' lahu. Kadang-kadang bila orang orang mari nak gapo tu, mari nak tu, dia nak itu izin tak boleh. Orang nak masuk nak gapo, ya jang itu dengan nyawa dia, dengan dengan tugas dia tu, dia kena jaga sungguh lah. Mari nak minta izin masuk gapo tak boleh. Dia tak ada surat anuyak, tak boleh masuk lah. Ini makna kata kelebihan orang yang kerja ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Begitu juga daripada satu hadis yang kita dapat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'atha madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Rubba ash'atha madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Hadis ini sahih rawahu Muslim. Makna apa sini? Rubba ash'atha. Kadang-kadang seseorang tu, baik kata rambut dia tu sedung. Mana kata orang yang tidak panggil kata nampaknya tidak kaya, tidak mulia di kalangan orang lah. Madfu'un bil abwab. Mana kata ditolak bila dia nak masuk orang tolak, bila dia nak apa, bila dia nak gapo orang nak wi. Tetapi sebaliknya orang lagu ni tu, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Sekiranya kalau dia tu bersumpah, dia berminta, berdoa kepada Allah, Allah akan tunaikan kewajipan dia. Allah akan tunaikan, Allah akan beri apa kemahuan dia, beri apa tuntutan dia. Nampak ya demon itu orang hina ke dia, bawa mari orang tolak, orang hambat, orang gapo. Ini mengasa dunia kita lagu tu. Dunia kita lagu tu. Setara wisale tu pelik dah. Tengok selalu satu majlis saya dah ada. Datangnya seorang susah, seorang payah, seorang tidak ada kemuliaan di mata manusia lah. Assalamualaikum. Pakak kele. Wisale dak li. Mana tahu ya demon ni wisale, demon jawab salah dak li. Patu reno kena akak sawar gah. Murih pula. Pakak kele jeling, hamo ya ke susah. Hamo ya ke itu kampung ke. Kampung biasa mari Pak. Assalamualaikum. Orang ramah. Sore-sore dok bokok main terosak. Tak ada awak. La ilaha illallah. Ini hino kelih kau tu. Pekerja sendiri pun tak ada padu, tak ada gapo, tak ada kata
ada gapo nak apa, ada gapo nak berikan, nak gapo. Tak. La ilaha illallah. Bos orang lagi masuk. Seorang tu orang mulia, orang gapo, orang kaya, orang ada, orang gapo lah. Dia buka pintu tak bisa halal ni. Tapi dia dapat demo ni hok sini ni, buat apa bunyi buka pintu tu? Waalaikumsalam. Gapo apa demo ni? Demo ni masuk tak bisa halal ni. Menjawab halal apa? Hok wis halal tadi, murid awak. Ni orang kata kita milih. Kita itu. Ya, kadang-kadang hak kita hina dia, hak kita pelekeh dia tu. Kalau dia berdoa pada Allah, Allah terima dia. Rubba ash'atha madfu'un bil abwabi law aqsama 'ala Allah la abarrah. Kadang-kadang seorang tu ash'atha rambut seding, rambut sedung. Ditolak permintaan dia tu, ditolak, tidak diterima, tidak dilayan molek. Tetapi ingat molek, kadang-kadang dia tu bersumpah, dia tu berdoa kepada Allah, Allah terima doa dia. Masya Allah. Ni mengatakan buku ikhlas. Nampak tu? Dan daripada Al-Hasan rahimahullah dia berkata, in kana ar-rajulu laqad jama'a al-Qur'ana wa ma yash'uru bihi jaruhu, wa in kana ar-rajulu laqad faqiha al-fiqha al-kathir وما يعرف به الناس وإن كان الرجل يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل وذلك أن الله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية وذلك أن الله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي قوله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. Makna apa sini saudara dikasih? Daripada Al-Hasan dia kata, adalah seorang lelaki dengan sangat ikhlasnya dia tu telah ingat Quran sebuah Quran, sedangkan jiran tetangga dia tak tahu kata dia tu ingat Quran sebuah. Kadang-kadang seorang lelaki tu menjadi seorang alim yang ilmunya penuh, ilmunya banyak, tetapi manusia tak tahu kata dia tu orang alim. Ni dia peling dah kita ni. Tak ada alim. Ilmu sikit tapi tak nak oyak kau orang saya di babo. Nak oyak orang saya di tok guru. Nak oyak kau orang saya ni orang alim, ulama. Nak oyak pada orang saya ni orang reti. Saya ni orang ngaji. Tak ia tak sama dengan orang-orang yang ikhlas. Orang ikhlas ni orang ada ilmu banyak tapi dia harusnya dia yang ngajar lah kadang-kadang tapi orang tak tahu kata dia tu orang alim. Dia tak seroyak, dia tak cerita pada orang. Dia takut Allah tak terima amalan dia tu. Wa in kana ar-rajulu la yusalli, kadang-kadang ada seorang lelaki, ada seorang tu dia duk semaya. Sebagai semaya yang panjang, sedangkan tetamu yang mari di rumah dia tu tak sedar, tak tahu kata dia duk semaya panjang. Misalnya tetamu mari tidur di rumah dia lah. Lepas tu dia bangun semaya tahajud, bangun semaya panjang-panjang. Tetamu hak mari tak tahu kata dia mana tu duk semaya panjang. Masya-Allah. Nampak tu? Dan kami telah sempat beberapa orang di atas muka bumi ni yang bila dia buat satu amalan yang baik, selalu dia buat dengan cara sunyi. Dan tak biasa tunjuk kat orang. Dan kita dapati orang Islam, mereka itu berdoa sambil tidak didengarkan suara mereka. Kerana mereka berdoa dengan cara sembunyi, sebagai bisikan. Ya beza orang berzikir dengan learning dengan zikir tarekat pelik-pelik. Duk main akak suara Allah duk akak suara apanya. Panggil kata kita berzikir ni senyap-senyap.
Duk dia berzikir. Kan setara tu ya. Adapun duk main sorok kau tu kau ni mengata itu bukan. Ni mengata mereka takut, tak ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dapat Nabi Zakaria alaihi salam idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Zakaria ni dia berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai doa yang apa? Sebagai dengan cara yang sembunyi, tak biar tahu, tak biar apa. Tu cara dia tahu. Masya-Allah, masya-Allah. Daripada Sufyan bin Uyainah dia berkata, qala Abu Hazim, uktum hasanatika asyaddu mimma taktum sayyiatika. Allahu akbar. Satu hikmah yang paling tinggi sekali kita boleh buat dalam kehidupan kita. Dia kata, sembunyikanlah kebaikan kamu seperti kamu nak sembunyi kejahatan kamu. Kejahatan kita suka tunjuk kat orang. Oh, tak boleh. Kejahatan kita tak suka tunjuk kat orang. Oh, sikit pun tak boleh. Begitu juga. Dah kamu tu malu nak orang nampak kejahatan kamu malu kata nak orang tengok kebaikan kamu. Kamu duk tusuk, duk sembunyi kejahatan kamu, tusuklah kebaikan kamu lebih pada kamu duk tusuk kejahatan kamu. Allahu akbar. Berkatanya Al-Fudail bin Iyad, khairul ilm wal amal ma khafa 'anin nas. Sebaik-baik ilmu dan amalan ialah apa yang tersembunyi. Apa yang disembunyi pada manusia. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, yanbaghi lil 'alimi an yakuna lahu khabi'ah min 'amalin salihin fima bainahu wa bain Allah. Fa inna kull ma dhahara lin nas min 'ilmin aw 'amalin qalilun naf'i fil akhirah. Allahu akbar. Al-Imam Syafi'i dia berkata, sepatutlah bagi orang alim ni, dia kena tusuk. Ada juga amalan yang dia kena tusuk. Kena dia sembunyi. Nak dia tahu. Dan Allah saja tahu. Kerana apa? Tiap-tiap perkara, tiap-tiap ilmu dan amalan yang dinampak oleh manusia, dianggapkan benar tu sedikitnya faedah di hari akhirat esok. Allahu akbar. Ni Imam Syafi'i. Mana kata? Orang reti, orang alim ni, tok guru baba ni, pasti kena ada amalan yang sulit dia dengan Allah, tak payah tahu. Kerana tiap-tiap amalan dan ilmu yang dinampak oleh manusia, faedah dia sikit di hari kiamat esok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengoklah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata, adalah seorang di kalangan kami pada hari yang dia puasa tu, bila dia tu berpagi pergi jumpa dengan orang dalam keadaan dia puasa tu, hendaklah dia tu wak winapok muka dia basah, wak winapok dia tu sehat, jangan winapok kesal puasa. Ni kita ni buat puasa sekali ni dengan muka cukup. Wallah, ini muka mulut kering puasa ni. Nampak tu? Gano tu tak urut ni puasa ni. Siap. Puasa ni. Yo, pahala puasa. Ini nak murih kita mu. Mana tak Ibnu Mas'ud ni, dia tak sewi kita nampak kesal puasa di muka kita, di tubuh kita. Buat puasa pula mula nak bangun tak boleh tak urut ni puasa tak urut ni. Muka ni kering dak ya suruh kita basah. Kita ni menyuk seperti kita tak puasa. Kita tak puasa, kita menyuk, kita basah, kita mana kata kita segar, begitu juga kita puasa. Puasa apa kita dapat menyuk. Puasa kita dapat segar, cergah. Ni buat puasa moyok, lemak, betak, malah. Berat tubuh, puasa ni ustaz ni. Ni tak kena cara-cara dia. Yang ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Daripada Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, anna abahu Sa'dan kana fi ghanamin lah, faja'a ibnuhu Umar, falamma ra'ahu qala a'udhu billahi min syarri hadha ar-rakib. Falamma intaha ilayhi qala ya abati aradita an takuna arabiyan fi ghanamika wan nasu yatanaza'una fil mulki bil Madinah. Fadaraba sadra Umar wa qala uskut fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla yuhibbul 'abda at-taqiyya an-naqiyya al-khafi
Hadis sahih rawahu Muslim. Daripada Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas bahwasanya bapak dia Sa'ad ibn Abi Waqqas tu dia ada duk kambing di satu tempat lah. Maka datangnya anak dia Umar, anak Sa'ad tu. Maka dia nampak ayah dia, nampak belah ayahku. Dia kata a'udzubillahi min syarri hadzal rakib. Umar tu itu apa saat tu dia nampak seorang mari cari dia. Gimana anak dia. Dia kata a'udzubillahi min hadzal rakib. Min syarri hadzal rakib. Ya Allah, aku minta jauh daripada kejahatan. Aku minta jauhlah daripada kejahatan seorang yang datang ni. Falamma intaha ilaihi, bila seorang itu sampai tempat dia, anak dia. Penting tak apalah. Dia minta jauh daripada kejahatan. Maka dia berkata, Umar tu dia berkata, ya abati, hei ayahku, kamu suka ke duduk sini sepengai kapung? Ayah suka no, duduk sini ni sepengai kapung ni, duduk dengan kambing dan manusia nu. Apa saudara Umar? Ternyata saat tu dia pukul dada, tepuk dada Umar. Dia kata, uskut, diam. Dia kata, kerana apa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yuhibbul 'abdal at-taqiyyan naqiyyal khafi. Hadis sahih. Sungguhnya aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia tu kasih dan cinta kepada seorang hamba yang bertakwa dan yang naqi. At-taqi ni bertakwa, an-naqi yang bersih hati, al-khafi yang selalu buat amalan sembunyi, tak suka nak cakap orang. Ni. Sebab itu dia tak suka yang nak duduk. Ada setengah-setengah orang syekh-syekh tak suka duduk dengan ramai-ramai ingat caklik. Tak suka nak duduk, kena duduk pegang diri, kena duduk adik pakai ke apa nama, dia duduk kapung, masa kapung dia tak boleh kenal. Dia duduk sepanjang kapung pakai baju sehar, pergi benar, pergi dusung, perogo tu perogo ni, dia duduk sepanjang kapung buat amalan. Tak saya nampak dia tu besar, dia tu depan, dia tu. Ni sebaliknya kita ni tak boleh buat ada sekapa sikit mula kan ada rebuk tu. Rebuk ni adik kau tu, rebuk ni adik teman ni, rebuk adik tok nabai, rebuk adik abata, rebuk ni adik nayuk, rebuk. Bukunya ada depan, sampai ke temel lagi bubuk. Temel lagi dah balos di kampung. Balos adik-beradik. Nah dia tok hotek tok nama bubuk. Buat apa? Duk nuk depan. Pasal tu drama ni banyak sekali lah. Negeri kita, negeri Sia ni drama nombor satu. Apa drama? Sedih. Kan sedih nak cu ni nombor satu. Dah kita wingat dah, kita wingat. Ikut gapo-gapo nak cu, ikut gapo-gapo nak gapo, ikut gapo-gapo nak nak go to go ni. Naudzubillah min dzalik. Oleh itu nampak saudara dikasihi, masa kita pun telah sampai pada penghujungnya. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam ruang yang akan datang. Sila nasal saya minta banyak-banyak. Benar betul itu hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.